اقرأ كتاب الله ترق جنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤثر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Qamar. Kita sampai pada ayat yang ke 10 dan cuba kita tengok pengajaran daripada ayat lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas surah Al-Qamar, Allah menceritakan tentang hari akhirat dan suasana hari akhirat, dan semua itu Allah menceritakan sebagai peringatan kepada semua manusia, khususnya kepada mereka yang kufur kepada Allah, yang menolak dakwah yang dibawa oleh para nabi. Kemudian Allah menceritakan telah datang kepada kaum-kaum manusia berita-berita yang sepatutnya muzdajar, dalamnya ada mengandungi amaran kepada mereka yang kufur, kepada yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya mereka tidak beriman. Maka Allah perintah kepada Nabi kita SAW, fatawalla anhum, maka berpalinglah daripada mereka setelah engkau berdakwah, dan serahlah kepada tunggulah satu masa, yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur, tunggulah kepada satu masa, satu hari yang akan berlaku kiamat. Maka ad-da'i, iaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menyeru mereka supaya semua berkumpul di padang mahsyar, dan ketika itu keadaan manusia khusya'an absaruhum, semuanya tunduk pandangan mereka sebagai tanda takut dan juga rasa hina, dan juga mereka keluar yakhrujuna minal ajdasi, mereka keluar daripada kubur seolah mereka itu seumpama belalang-belalang yang tersebar, yang berterbangan. Sambil muhtiina, mereka bersegera kepada yang menyeru mereka, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu orang-orang kafir baru tersedar dan baru yakin bahawa hari kiamat itu adalah benar-benar ada, dan mereka juga yakin bahawa itu adalah hari yang yaumun asir, hari yang sangat sukar bagi mereka. Sebaliknya bagi orang beriman, hari itu, hari kiamat adalah hari yang yasirun, adalah mudah, senang bagi orang beriman. Kemudian Allah bawa cerita kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu yang merupakan inilah intipati manusia, ataupun sebab utama manusia dicipta, iaitu supaya menyembah Allah. Dan untuk mereka manusia menyembah Allah, Allah mengutuskan para nabi, para rasul sebagai panduan bagaimana cara untuk menyembah Allah. Tetapi akhirnya berlakulah penolakan, penentangan dan kufur di kalangan kaum-kaum manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para nabi dan para rasul. Jadi Allah sebut contoh-contoh umat-umat dahulu yang menolak dakwah yang dibawa oleh para nabi. Pertama, Allah cerita tentang kisah Nabi Nuh AS, yang merupakan rasul yang pertama. Jadi mula daripada ayat 9, kisah pertama iaitu kisah Nabi Nuh AS. Dan Allah beritahu kaum Nabi Nuh telah mendustakan Nabi Nuh, sehingga mereka mengatakan Nabi Nuh adalah majnun, orang yang gila. Wasdujir,
Dan Nabi Nuh adalah orang yang diherdik, yang dihina, yang diperolokkan. Itulah nilai orang yang mulia di sisi Allah, iaitu sentiasa dipermainkan, diherdik, diperolokkan, bahkan dituduh gila. Maka akhirnya setelah Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, siang dan malam, dan Nabi Nuh mempelbagaikan cara berdakwah, kadang-kadang secara rahsia, kadang-kadang secara terbuka, hanya semata-mata untuk Allah ampunkan dosa kaumnya dan Allah selamatkan kaumnya daripada azab neraka. Tapi akhirnya kaumnya tetap menolak dakwah Nabi Nuh. Dan kesudahannya Nabi Nuh kembali kepada Allah dan berdoa kepada Allah pada ayat yang ke-10. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ini senjata, doa adalah silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Selain juga doa adalah sebagai ibadat. Ad-du'a huwal ibadah. Doa selain pada ibadah, dia adalah senjata. Jadi bila kita dah berdakwah, kita tidak ditolak oleh madu'u kita, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa Nabi Nuh? Fantasir. Jadi sebelum kita sambung ayat yang ke-11, kita nak tengok apa doa Nabi Nuh. Di sini dia sebut ringkas sahaja. Anni maghlubun. Dia berdoa, wahai Tuhanku, aku maghlubun makna dikalahkan. Sebenarnya Nabi Nuh tidak dikalahkan. Cuma maghlub makna dia dakwahnya ditolak. Dakwahnya tidak diterima. Bukan dikalahkan. Semua para Nabi tidak pernah kalah. Walaupun tidak ada satu orang pun yang menerima dakwahnya. Maka doa Nabi Nuh di sini dia sebut ringkas je, fantasir. Kalau kita tengok dalam surah Nuh, kita tadabbur. Okey, fada'a rabbahu. Ini ayat yang lepas. Maka dia berdoa kepada Tuhannya. Pertama dia mengadu, anni maghlubun, dakwah aku ditolak. Kemudian doanya ringkas, fantasir, maka berilah kemenangan ataupun kalahkan mereka. Tapi dalam surah Nuh, Allah rakamkan doa Nabi Nuh lebih detail. Cuba buka surah Nuh, bahagian akhir. Apa kata Nabi Nuh? Qala Nuh Rabbi la tazar, ayat 10 ke berapa? La tazar 'alal ardi minal kafirina dajjara. Adakah? Wa qala Nuh Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dajjara. Falam kemudian bukan, itu rasa ayat lain. Bahagian akhir 10 ke 11. Ardi minal kafirina dajjara. Lepas tu innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Habiskan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Cuba tengok. Dalam surah Al-Qamar yang kita belajar, doa Nabi Nuh ringkas, fantasir, tolonglah, berilah kemenangan kepadaku ataupun kalahkan mereka. Tapi dalam surah Nuh, doa tu detail. Cuba kita tengok. Wa qala Nuhun, dan telah berkata Nuh. Rabbi, ini doa dia. Rabbi
wahai Tuhanku, la tazar 'alal ardi, jangan engkau biarkan 'alal ardi, di atas muka bumi, minal kafiri, daripada orang kafir, dayyara, seorang pun yang hidup. Jadi doa Nabi Nuh ni apa ni? Supaya Allah matikan semua sekali orang kafir. Kan? Kenapa? Nabi Nuh bagi sebab. Kenapa dia minta Allah matikan semua orang kafir? Jangan tinggal seorang pun. Sebabnya ialah innaka, sesungguhnya engkau, intazarhum, sekiranya engkau membiarkan mereka hidup di atas muka bumi, apa mereka buat? Yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba engkau. Menyesatkan yang mana ni? Yang beriman. Berapa orang yang beriman? Tak ramai. Ada pendapat mengatakan yang beriman ni 8 orang. Ada kata 13, ada kata 17. Setelah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Jadi kalau biarkan orang-orang kafir di atas muka bumi ni, kalau mereka hidup, apa mereka buat? Mereka akan menyesak ni yang 8 orang ni, yang 13 orang ni. Satu. Yang kedua, wala yalidu, dan mereka tidak akan beranak. Mereka tidak akan melahirkan anak illa fajiran, kecuali mesti fajir, anak yang jahat, dan kafara, dan anak yang sangat kufur. Boleh faham? Jadi ada faedah tak orang kafir ada kat atas muka bumi Allah ni? Waktu tu tak ada. Sama ada dia akan menyesatkan yang dah beriman, ataupun dia menambahkan lagi orang-orang yang akan kufur kepada Allah. Okey. Boleh. Jadi dari mana Nabi Nuh tahu ni? Kalau beranak je, katalah orang kafir tu beranak 5 orang anak. Nabi Nuh kata semua akan jadi kafir. Lepas tu anak dia pula membesar, dapat pula cucu 10 orang. 10 orang pun semua jadi kafir. Dari mana Nabi Nuh tahu? Adakah Nabi Nuh tahu benda ghaib? Pengalaman? Daripada pengalaman Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Tak ada seorang yang beriman. Kemudian sebelum ayat ni dalam surah Nuh, apa pesanan orang-orang kafir kepada anak cucu mereka? Wa qalu la tazarunna alihatakum. Pesanan dia pertama, jangan kamu biarkan tuhan-tuhan kamu ni. Khususnya wala tazarunna, tuhan-tuhan yang 5 ni, Waddan, Suwa'an, Yaghus, Nasra. Jangan biarkan tuhan-tuhan secara umum, khususnya Tuhan yang 5 ni. Siapa pesan ni? Mak bapak. Pesan kepada siapa? Anak. Jadi pesan ni turun-temurun. Bapa pesan pada anak, kemudian bila anak dah besar, anak pula pesan pada cucu, cucu pula bila dah besar kahwin, pesan pula. Jadi wasiat tu berterusan. Boleh faham? Kita biasa kita wasiat pada anak apa dia? Belum wasiat lagi kan? Belum nak mati lagi ya? Harta pusaka. Ataupun kalau kita orang beriman, jaga solat kan, jadi orang beriman. Biasanya kalau tak beriman dia akan wasiat tentang harta kan, biasanya. Tapi kaum Nabi Nuh ni wasiat utama dia apa dia? Bukan pasal harta, tapi pasal akidah. Jangan sembah tuhan-tuhan lain. Jangan dengar cakap Nabi Nuh. Turun-temurun macam tu. Sebab tu daripada hasil pengalaman Nabi Nuh buat kesimpulan, mereka ni kalau ada menyesatkan orang dah beriman, dan kalau melahirkan anak semuanya fajiran kafara. Okey? Kemudian setelah doa dia fantasir, maka fafatahna. Ini dia sebut ringkas. Fafatahna, lalu ini ayat yang lepas ni, lalu fatahna, kami bukakan.
Kami bukakan abwab. Abwab ni jamak ke? Plural. Kalau satu, babun. Babun. Kalau jamak, pluralnya ialah abwab. Abwabu jahannam. Pintu-pintu neraka. Okey. Bab ni telah diguna oleh siapa? Yang pertama guna perkataan bab. Ini bab bahasa Arab tapi diguna oleh orang Melayu. Yang pertama guna siapa? Ramli. Apa dia? Ahmad Al-Bab. Ahmad pintu kan? Dia tak belajar di Timur Tengah tapi dia tahu bahasa Arab. Kami bukakan abwab, pintu-pintu as-sama' langit. Bima'in, dengan ma' air. Munhamir apa makna? Yang lebat. Air lebat mencurah-curah. Jadi Allah buka pintu langit, lalu keluarlah air. Sebenarnya pintu langit ke pintu awal? Pintu apa ni? Air ni sebenarnya turun daripada langit ke daripada lain? Awan. Jadi langit di sini ialah awan. Jadi awan banyak tak? Banyak. Jadi banyak tu Allah gambarkan dia pintu-pintu. Makna semua Allah buka dan semua macam tangki kan. Tangki kalau kita tebuk bahagian bawah, macam mana air tu keluar? Itulah munhamir. Kemudian wafajjarna, dan kami fajar. Apa dia fajar? Fajar, salat subuh dinamakan salat al-fajr kan? Kenapa? Apa makna fajar sebenarnya? Terbit ataupun terpancar kan? Jadi subuh tu dinamakan fajar sebab dia terpancar cahaya kan? Dan kisah Nabi Musa bila dia ketuk tongkat dia kat batu, maka apa berlaku? Bahasa Arabnya ayat Quran. Famfajarat. Faqulna dribuhu al-hajar bi'asaka. Kemudian famfajarat minhu isnata asyara aina. Wa idh istasqa Musa liqaumi faqulna dribuhu bi'asaka al-hajar. Pukullah batu dengan tongkat engkau. Lepas pukul apa? Famfajarat. Makna terpancar. Daripada fajara ni, fajara. Terpancar daripada batu itu isnata asyara aina. 12 mata air. Okey, jadi wafajarna, kami pancutkan al-arda, bumi, uyunan. Uyunan jamak. Kalau satu ainan. Ain mata air. Kalau uyunan mata-mata air. Mata-mata air. Dia bumi ni banyak tak mata air? Banyak tak? Kalau Bukit Jelutong ni berapa mata air? Di Bukit Jelutong, apa dia? Air bawah tanah. Makna kita korek tu mesti ada air lah. Tapi itu bukan mata air, itu dipanggil air bawah tanah kan, bukan mata air. Mata air yang kita tak korek pun tapi dia keluar kan. Jadi banyak tak mata air macam tu? Tak banyak. Tapi Allah kata apa? Uyunan, mata-mata air. Sebenarnya Allah ini sebagai simbolik lah. Seolah semua tempat tu ada mata air. Terlalu banyak air keluar, seolah semua tempat tu ada mata air. Bahkan lagi dahsyat ialah
lagi dahsyat, cuba buka surah Hud ayat 40. Apa dia? Hatta iza jaa amruna wa fara at-tanur wa qul nahmil wa qul nahmil fiha min kullin zawjaini isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa ma amana ma'ahu kan? Ha? Wa man amana man ke ma? Lepas tu? Okey. Wa man amana, kemudian wa ma amana ma'ahu illa qalil. Okey, cuba tengok. Okey, hatta cuba terjemah. Sehingga iza apabila jaa telah datang amruna, perintah kami, urusan kami, iaitu perintah Allah pada supaya datangnya taufan, banjir besar. Maka wafarat tanur. Tanur ni tahu? Tanur daripada nur ataupun daripada nar, api. Tahu tak? Tanur ni tempat bakar roti. Dia panggil apa? Furun, ha? Tempat bakar roti macam roti tempayan kan? Bukan tempayan roti. Roti nah adalah semua boleh ni, ha? Tanur tempat bakar roti. Biasa tempat bakar roti ni tinggi ke rendah? Tinggi. Yang kedua, biasa tempat bakar roti ni keluar air ke keluar api? Tengok Allah nak beritahu dahsyatnya taufan di zaman Nabi Nuh, iaitu tempat tinggi dan tempat yang biasa keluar api, keluar air. Mata air tak payah cakap lah. Dia ni asalnya bukan mata air ni, bahkan tak pernah keluar air pun. Begitulah dahsyatnya keluar air ketika itu. Kemudian Allah kata apa? Qulna, lalu kami berkata, ihmil, bawalah. Fiha, dalamnya, dalam apa ni? Kapal. Min kulli zaujin, dari setiap zaujin, pasangan. Mana orang berpasangan, binatang pun berpasangan. Ada jantan, ada betina. Kenapa? Kenapa pasangan? Binatang pun dimuat sekali. Dan juga berpasangan. Sebab binatang adalah satu keperluan. Sama ada untuk jadi makanan ataupun ada kebaikan yang lain. Kalau khinzir apa? Ada kebaikan ke? Khinzir. Apa dia? Tak, kita tahu tak dia duduk dalam kapal ni berapa lama? Ada pendapat mengatakan 370 hari. Mana setahun dah? Setahun dah. Ada pendapat mengatakan 40 hari. Tapi semua ni tak ada dalil. Tapi mesti lama lah kan? Takkanlah panjang sekejap je. Cuba bayangkan bagaimana kehidupan orang dalam kapal tu dengan binatang sekali ada. Ada harimau, ada khinzir kan? Cuba bayangkan. Lepas tu ada bekal tak? Tak ada. Macam mana mereka boleh hidup? Itu adalah kuasa Allah. Jadi Allah nak supaya binatang pun ada zuriatnya. Maka Allah kata bawalah secara berpasangan. Wa ahlaka, dan bawa juga ahli keluarga engkau.
illa kecuali man sabaqa, siapa yang telah sabaqa apa makna? Telah ditetapkan alaihi ke atasnya al-qaul, telah ditetapkan dahulu ke atas orang itu al-qaul. Qaul ni makna ketetapan Allah, iaitu yang kufur kepada Allah. Yang tu jangan bawa. Bawa siapa? Ahli keluarga engkau. Yang ni yang Nabi Nuh akhirnya dia kata, engkau telah berjanji untuk selamatkan ahli keluarga engkau, kenapa tak selamatkan anak aku? Sebab Nabi Nuh faham Allah suruh bawa ahli keluarga dia kan. Dan dia faham semua sekali lah, yang beriman yang ataupun yang tak beriman. Dan waman amanah, dan bawa juga siapa yang beriman ke dalam kapal. Dan kesimpulannya Allah kata wama amana ma'ahu, tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sikit je, sama ada 8 orang ataupun 13 orang. Okey kan? Jadi kita pergi berdakwah 3 hari, ramai tak dapat mendoa? Baru 3 hari, ramai kan? Ramai. Nabi Nuh 950 tahun, dapat 8 orang. Siapa lebih terror? Kita ke Nabi Nuh? Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Nabi Nuh 950 tahun baru dapat 8 orang, 13 orang. Kita 3 hari, ramai. Jadi kejayaan tu, ukuran kejayaan apa dia? Berapa lama dia buat kerja, berapa lama dia sabar, berapa lama dia teruskan kerja dakwah walaupun pengikut tak ada kan. Kita tak berjaya sebab kita pergi mungkin 2 minggu sekali kan. Lepas tu balik-balik pensan, cuti 2 minggu. Okey. Faltaqa. Lalu di sini lepas Nabi Nuh berdoa, Allah terus makbul tak doa Nabi Nuh? Terus. Apa dalil? Ni, fada'a, doa Nabi Nuh berdoa pada Tuhannya, sesungguhnya dakwah aku tak diterima. Fantasir, tolonglah bagi kemenangan ataupun kalahkan musuh. Lalu Allah kata fafatahna. Lalu kami terus buka pintu-pintu langit dan air turun mencurah. Jadi tempoh doa Nabi Nuh dengan makbul, ya Allah makbulkan, lama tak? Tak lama. Apa dalil? Apa dalil? Belajar bahasa Arab dia tahu. Ada belajar bahasa Arab? Tak ada. Patut tak jawab pun. Fa menunjukkan apa? Tertib dan segera. Lepas doa, terus. Kalau lama, Allah guna huruf apa? Summa. Fantasir summa, itu lama lah tu. Jadi doa Nabi Nuh dimakbulkan. Tapi bila Nabi Nuh berdoa ni? Setelah dah lama berdakwah. Setelah lama dakwahnya ditolak. Baru dia berdoa supaya Allah binasakan. Jangan hari pertama kita dakwah, hari pertama kita doa supaya kaum dibinasakan. Okey, faltaqa. Lalu faltaqa pada iltiqa. Ila liqa, berjumpa kan. Lalu bertemu. Al-ma', air. Ala amrin, mengikut amrin, perintah ataupun urusan, qad qadir, yang telah qadir apa dia? Ditetapkan. Bertemu apa ni? Yang bertemu apa? Biasa yang bertemu ni orang ke air? Tak, biasa yang bertemu ada kita cakap air saya bertemu dengan air kedai mamak tu kan. Jadi di sini apa maksud air bertemu? Air yang ni kami buka
daripada semua awan di langit, dan yang bumi pula terpancuk bertemu antara dua tu. Makna Allah nak gambarkan apa? Oh, banyak, melimpah. Ha? Ini lagi dahsyat ni, sebab cuba tengok surah Hud. Cuba tengok surah Hud. Tadi kita tengok ayat berapa tadi? 40 kan? Cuba tengok ayat 41. Dia kisah banjir ni detail, Allah sebut detail dalam surah Hud. Cuba tengok ayat 41. Allah kata apa? Nabi Nuh bila air dah banjir ni bertemu, di sini dia tak sebut secara detail lah. Setelah air banjir dah bertemu daripada langit dengan bumi, Nabi Nuh berkata pada kaumnya yang beriman, irkabu fiha, naik semua. Kemudian dengan nama Allah, subhanallah. Nabi Nuh walaupun dia Nabi, walaupun kapal tu dia yang buat, tapi dia tetap yakin yang boleh menggerakkan kapal ialah Allah. Lalu dia kata dengan bismillah majriha wa mursaha. Allah yang menggerakkan dan Allah yang apa dia? Mursaha, menghentikannya, bukan aku. Lepas tu sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, lepas tu tengok kenapa dikata Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sepatut bila dah naik kapal dalam keadaan ribut taufan yang besar, banjir yang besar, sepatut dia guna sifat Allah pada dia. Dia nak selamatkan. Banjir besar kan, kapal. Yalah kapal, kita tahu tak kapal Nabi Nuh siapa yang buat? Nabi Nuh, berapa lama dia buat? Yalah berapa lama, bertahun-tahun tu. Dia semua tak ada dalil, cuma anggaran ataupun pendapat para ulama. Dia kata antara 80 tahun hingga 90 tahun dia buat kapal. Dan ada juga pendapat mengatakan sebelum Nabi Nuh buat kapal, Allah perintah Nabi Nuh buat kapal kan. Dalam surah Hud juga ayat 38. Cuba tengok. Wasna'il fulk. Wasna'il fulk. Sebelum tu. 37. Wasna'il fulk. Okey. Ini Allah perintah pada Nabi Nuh, isna' ni buat fulk, kapal. Dalam tafsir dia nak buat dia sebut bila nak buat kapal dia perlukan apa? Ini kapal yang bukan sebarang kapal ni, kapal yang katanya 3 tingkat. Perlukan kayu, pula perlukan kayu yang kuat. Jadi disebut dalam tafsir sebelum buat kapal Nabi Nuh tanam pokok. Tanam pokok pula antara tempoh yang sama, lebih kurang 80 tahun hingga 100 tahun. Sampai kayu tu, pokok tu besar dan kukuh, ditebang. Kemudian bila mula bina tu ambil masa yang sama lebih kurang. Kan? Yalah kita nak buat rumah macam ni pun dah ambil masa berapa lama? Itu semua bahan ada kan? Semua bahan ada, beli je, order je. Zaman Nabi Nuh mana bahan ada? Dan tukang pun siapa yang buat ni? Nabi Nuh dan adalah beberapa orang yang beriman yang menolong. Nak buat kapal besar, tenaga sikit. Pastilah ambil masa lama. Tanam, lepas tu siram, nak bagi dia besar. Lepas tu dah besar, tebang pula, nak potong, nak angkat. Benda tu, lepas tu kena ejek pula kan setiap hari. Orang buat kapal tepi laut, dia buat tengah bandar. Okey. Jadi situ juga menunjukkan apa ni? Dakwah kena buat semua benda. Kapal apa kena buat? Kan? Kadang-kadang kena buat jambatan. Sebab apa? Kalau tak ada jambatan, kita tak boleh nak bantu orang seberang sana. Kan? Jadi kata, saya kerja saya baca kitab je. Itu bukan dakwah. Itu kerja tok guru pondok. Okey. Lepas tu, baca lagi. Ayat 42. Surah Hud.
Nak Dan kapal tu berlayar fi maujin, dalam maujin ni ombak. Dan Allah nak gambarkan ombak tu besar. Allah kata apa? Seperti gunung. Ombak pun seperti gunung. Kita pergi tepi pantai, biasa ombak yang tepi pantai tu tinggi mana? Tinggi busuk je. Tapi ombak di zaman Nabi Nuh seperti gunung. Lepas tu ketika dia naik kapal tu, anak dia duduk jauh. Sebab anak dia memang kafir. Dan Nabi Nuh nampak. Nabi Nuh buat apa? Dia panggil. Dia bukan doa, mampuslah kamu. Tak. Itulah makna pendakwah mesti berdakwah sampai titisan darah terakhir ke sampai nyawa terakhir. Bila nampak dia panggilkan, dia kata apa? Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, naik bersama aku. Wala takum minal kafirin, jangan jadi bersama orang-orang kafir. Rahmat bapa kepada anaknya. Dia nak juga. Tapi anak tu degil, Allah dah tutup pintu hati sebab dia tak nak hidayah. Apa jawapan anaknya? Anak dia kata apa? Sa'awi ila, katalah banjir macam ni kan. Ini gunung. Anak dia kata apa? Ini kapal Nabi Nuh ni. Nabi Nuh nampak anak dia duduk kat sini kan. Dia kata, jom naik kapal bersama aku, jangan jadi orang kafir. Anak dia jawab apa? Sa'awi ila jabal, aku akan berlindung di atas bukit. Kenapa dia kata aku akan berlindung di atas bukit? Sebab bila dah banjir besar, tempat paling selamat ialah bukit lah. Macam banjir di Kelantan, banjir sampai ke setinggi pokok, banyak rumah tenggelam. Dan yang selamat tu duduk kat mana? Kat bukit. Okey, lepas tu dia kata aku akan berlindung di bukit. Apa jawapan Nabi Nuh balik? Dia kata apa? La asimal yaum, la asimal yaum min amrillah. Nabi Nuh kata pada anaknya, la asim. Apa makna la asim? Asim ni daripada maksum. Kalau maksum yang dilindungi. Kalau asim, pelindung. Tidak ada apa-apa yang boleh melindungi hari ini. Sama ada gunung ke, kapal ke, tak ada. Min amrillah, daripada urusan Allah. Lepas tu, mana banjir zaman Nabi Nuh sampai ke mana? Lepas tu apa kata? Apa dia? Baca, kuat sikit baca. Wahala bainahuma, maka terhalanglah antara Nabi Nuh dengan anaknya. Kemudian wa kana minal mughraqin, kan? Maka jadilah banjir semakin naik, akhirnya sampai puncak gunung. Maka anaknya mati lemas. Okey. Banjir ni adakah berlaku di kawasan Nabi Nuh saja ataupun satu dunia? Satu dunia. Ada dalil? Ada dalil? Tak ada? Tak ada dalil, jangan cakap apa. Okey, semua orang mati itu adakah semua orang bertebaran satu dunia? Nabi Nuh berdakwah pada siapa? Kaum dia. Makna kaum dia duduk kat mana? Dekat Nabi Nuh lah. Takkanlah ada kaum Nabi Nuh duduk kat Australia, kat Jepun. Maksudnya selain daripada tempat tu tak ada orang? Tak ada. Sebab itulah pendapat paling kuat, banjir tu hanya berlaku di tempat Nabi Nuh sahaja. Tempat ada orang. Tempat lain kalau Allah banjirkan juga, sedangkan tak ada orang, itu dipanggil sia-sialah. Kan? Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa hamalnahu, dan kami hamalna, bawanya. Nya ni balik pada siapa ni? Tak. Kami bawanya. Kalau kapal,
Nabi Nuh. Mana seorang ke ramai? Ramai. Kalau belajar bahasa Arab, ni seorang ke ramai? Mana yang belajar bahasa Arab senyap macam? Seorang ke ramai? Seorang ke ramai? Ni nak jawab ke nak tanya ni? Kalau ramai, hum. Wa hamalnahum, kan? Jadi Allah kata kami bawanya seorang Nabi Nuh. Sebenarnya dalam kapal berapa orang? Ramai. Sepatut ramai. Hum wa hamalnahum. Dan dalam ayat lain Allah sebut wa hamalnahum. Tapi di sini kenapa seorang? Sebab kata ahli tafsir, Allah sebut seorang sebab yang berdoa ialah Nabi Nuh seorang. Tapi dalam kapal tu ada juga bersama orang beriman. Cuma yang lain tak berdoa. Yang berdoa Nabi Nuh. Okey, kami bawanya ala zati alwah. Ala zati alwah. Atas sesuatu yang mempunyai, zat yang mempunyai. Alwah. Apa makna alwah? Alwah ni mufrad, itu jamak plural. Kalau satu, lauhun. Kalau jamak dia alwah. Apa makna dia? Al-qita'ah minal khashab. Potongan daripada papan ataupun kayu. Kepingan kayu. Okey. Jadi kami bawa Nabi Nuh di atas sesuatu yang mempunyai kayu-kayu. Wa dusur. Dusur mufrad dia disarun. Jamak dia, plural dia ni, dusur. Apa makna dia? Paku. Ataupun dalam bahasa Arab panggil mismar. Mismar tu paku. Kami bawa Nabi Nuh di atas sesuatu yang mempunyai kayu dan paku. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Subhanallah. Ayat lain Allah sebut hamalnahu alal fulk. Dua-dua ni, alwah ni dengan dusur, campur dusur, jadilah al-fulk. Ataupun bahasa satu lagi, as-safina. Memang ayat lain Allah sebut kapal, kadang-kadang al-fulk Allah guna. Kadang-kadang Allah guna as-safina. Tapi di sini Allah tak guna al-fulk dan tak guna as-safina. Allah guna apa? Kayu dan apa maksud tu? Subhanallah. Allah nak bagi tahu. Tahu tak kapal yang pertama dibina kat dunia? Kapal apa? Kapal Nabi Nuh ke Titanic? Kapal Nabi Nuh, kan? Semua kapal yang datang selepas tu dia ambil panduan daripada kapal Nabi Nuh. Apa dia? Kayu, paku. Nak buat kapal mesti ada dua ni, kayu dan paku. Yang fiber apa tu semua itu sebagai yang datang kemudian. Tapi apa saja kapal canggih macam mana pun mesti ada kayu, mesti ada paku. Betul tak? Betul kan? Satu, Allah nak bagi tahu, Allah nak mengajar orang-orang yang terkemudian kalau nak buat kapal mesti ada dua alat ni. Yang kedua, Allah nak beritahu kapal Nuh adalah kapal yang kuat. Sebab apa kuat? Sebab bahannya kayu dan paku. Kalau ada kayu dan paku memang kuat. Betul kan? Kalau kita susun kayu je, apa jadi rumah tu? Dengan paku. Habis. Ataupun paku saja, tak ada kayu. Rumah paku. Subhanallah. Tengok sayang, ayat ni ada apa? Rahmat Allah ke azab? Rahmat. Semua yang buat kapal tu bermula, prosesnya bermula daripada kapal Nabi Nuh. Okey. Tak ada.
Ini kapal yang pertama. Sebab tu Allah bagi tahu bahan kapal tu dibina daripada apa? Sebab Allah nak orang yang datang kemudian belajar. Ya, banjir pertama lah. Mana ada Rasul? Sebelum Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Nabi Adam bukan Rasul, dia adalah hanya sebagai Nabi. Dia tak ada kaum. Okey, kemudian kapal ni tajri. Tajri apa makna? Belayar. Dan kalau syurga kan, tajri min tahtihal anhar. Istana di syurga mengalir. Perkataan sama juga. Tapi kalau sungai, tajri makna dia mengalir. Kalau kapal, tajri makna dia belayar. Belayar. Kalau orang, tajri makna dia mana ada berkenang? Berlari. Dia jara. Jara yajri sebenar berlari. Jara yajri. Jara yajri. Kalau berjalan, masya yamshi. Kan? Famshu fi manakibiha. Kenapa dia guna yajri? Sebab sungai ni mengalir laju. Kapal pun berlayar laju, bukan macam orang berjalan. Okey, tajri ia berlayar bi'ayunina dengan ayun. Apa mufradnya apa? Ainun. Ainun. Kalau jamak ayun. Ayun. Kan? Kita biasa tak guna baca doa yang ada perkataan ayun. Ada? Cuba apa? Apa doa tu? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Kan? Ainin ada tak? Doa yang ada perkataan ainin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullaha wala takilni illa nafsi tarfata ainin. Okey. Jadi Allah kata apa? Kapal itu berlayar bi'ayunina, dengan mata-mata kami. Subhanallah. Apa maksud ni dengan mata-mata kami? Pengawasan. Berlayar dengan pengawasan kami. Kenapa Allah beritahu kapal ni berlayar dengan pengawasan kami? Dan Allah kata pengawasan tu Allah guna perkataan mata. Mata pula Allah tak guna satu, tak guna dua, mata-mata banyak. Itu semua ada maksud tu. Kenapa banyak mata? Kata ahli tafsir, pengawasan Allah daripada berbagai-bagai sudut. Keselamatan penumpang, makanannya, keselamatan kapal kan. Berbagai-bagai sudut. Kemudian Allah nak beritahu kapal tu selamat sebab apa? Kan? Kalau ikut logik, kapal yang Nabi Nuh bina, ada tak alat-alat canggih? Ada tak jaket keselamatan? Ada tak enjin? Bot. Tak ada. Kita kalau nak pergi daripada Sempurna ke Pulau Mega pun orang suruh pakai jaket keselamatan kan? Kalau tak pakai nanti bahayakan. Tapi kapal Nabi Nuh semua alat keselamatan tak ada. Kemudian banjir pula. Kalau ikut logik, kalau banjir dah besar, ombak pun dah macam gunung, kapal yang hanya dibuat oleh manusia, logiknya apa? Hancur lah. Memang hancur. Kapal Titanic dibuat berapa kos dia? Ada tak alat kelengkapan, alat keselamatan yang lengkap dan canggih? Ada tak? Tapi berlanggar batu je habis. Betul? Okey, kita kadang-kadang naik bot kan, datang hujan itu dah ketakutan kan? Macam biasa. Itu baru hujan lebat, bukan ombak lagi.
Kan? Lepas tu gelap pula, bunyi petir pula habis. Dah mengucap dah. Berkali-kali mengucap. Jadi Allah nak beritahu kapal ni selamat bukan sebab kapal tu. Bukan sebab orang beriman, tapi sebab Allah yang jaga. Jadi pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Apa dia? Walaupun hebat macam mana persiapan kita, kelengkapan kita, itu belum menjamin kita selamat. Dan walaupun selemah mana kelengkapan kita, persiapan kita, belum tentu tak selamat. Boleh faham? Sebab ramai tak manusia, dia akan rasa tenang bila keperluan kelengkapannya lengkap. Betul? Tapi tengok-tengok tak selamat. Berapa ramai yang persiapan tak lengkap, dia takut, tapi selamat pun. Begitu juga yang berlaku dalam peperangan Badar, kan? Tentera Islam sikit je, senjata pun tak banyak. Lawan pula 1,000 orang, dah biasa peperangan. Dan senjatanya mereka lagi hebat. Tapi Allah nak bagi menang, menanglah. Dalam peperangan Hunain, tentera Islam lagi ramai, berganda-ganda. Tapi Allah nak bagi kalah, kalahlah. Jadi pengajaran paling besar apa dah? Berserahlah, akhirnya berserahlah sepenuhnya kepada Allah. Kalau Allah jaga, selamat. Sama juga kisah Nabi Musa, kan? Allah kata apa? Kepada mak dia. Kan Allah bagi pilihan pada mak dia, kan? 2 pilihan. Apa pilihan tu? Pilihan pertama. Itu pilihan kedua. Apa dia? Tak. Allah bagi pilihan, susukan Musa di rumah. Sebab masa tu mak Musa dalam ketakutan. Mana-mana anak Bani Israel yang baru lahir akan dibunuh oleh Fir'aun, kan? Jadi dia takut. Maka Allah kata, susukan anak kamu dalam rumah. Tetapi kalau kamu masih rasa takut buat apa? Hanyutkan anak kamu di sungai. Mana lebih besar risiko? Susu anak dalam rumah, tentera Fir'aun pun tak tahu, ataupun hanyutkan anak di sungai, yang di hujung sungai tu ada istana Fir'aun. Mana lebih selamat? Susu di rumah. Tiba-tiba Allah kata, kalau kamu takut menyusukan anak kamu di rumah, hanyutkan. Macam terbalik, kan? Kalau takut hanyutkan anak, susu anak di rumah. Betul? Tapi terbalik. Ataupun kalau takut susu anak di rumah, pergi kat hutan, masuk dalam gua, susu dalam gua. Tiba-tiba Allah bagi pilihan yang lagi besar risiko. Kenapa? Kita kata pada anak kita, kan, kalau takut, sama ada kunci pintu rumah lah, takut pencuri masukkan. Tapi kalau rasa lagi takut, buka pintu. Pelik tak? Kalau takut lagi, duduk kat luar. Apa hikmahnya? Dalam tawakal pun kenapa turun pilihan yang lebih berisiko tinggi? Apa dia? Sebenarnya Allah nak test takat mana kita percaya pada dia. Dengan cara apa? Allah bagi benda yang lagi kita risau. Kalau kamu yakin pada aku, kalau yakin 100%, lagi merisaukan, lagi menakutkan. Tapi kalau kamu yakin, tak ada apa. Boleh faham? Sebab yang suruh tu siapa? Yang suruh campak ke sungai, siapa? Dan Allah pula bagi jaminan, kamu jangan takut, bahkan aku akan pulangkan Musa kepada engkau, dan dia akan menjadi seorang rasul. Percaya tak janji Allah? Kalau percaya, hanyut. Jadi mak Musa bukan tengok anak dia akan dihanyut ke sungai, tapi mak Musa tengok siapa yang berjanji. Boleh faham? Susah tu. Nak sampai tahap yakin dan serah kepada Allah. Sama lah ni. Allah kata kapal tu berlayar dengan pengawasan kami. Bila dengar ayat ni, Nabi Nuh dan orang beriman rasa apa? Rasa apa? Okey. Kalau kita naik bot, kan, kita kata kalau takut pakai jaket keselamatan. Kalau rasa lagi takut, jangan pakai. Kita pilih yang mana?
Kita pakai jaket sebab apa? Yang suruh tak pakai tu bukan Tuhan pun. Okey, jazaan sebagai balasan. Cuba tengok. Kapal itu berlayar dengan pengawasan kami. Jadi Nabi Nuh tenang aja. Sebab apa? Ombak besar macam mana pun Allah yang jaga. Kemudian kenapa Allah jaga? Allah beritahu. Kenapa Allah jaga begitu sekali? Dan kenapa Allah matikan semua yang kufur? Jazaan sebagai balasan. Balasan kepada siapa? Liman. Liman apa makna? Li apa makna li? Li bagi man? Siapa? Ada orang Melayu nama Liman. Cuma bunyi lain sikit. Leman. Kan? Leman. Bagi siapa yang kana adalah dia, subhanallah. Tengok kufir. Apa makna kufir? Okey, kafar. Apa makna kufir? Di bahasa Arab dia panggil ni mabni lil majhul, iaitu di. Kalau dia makan roti, kalau nak tukar mabni lil majhul, roti dimakan. Okey? Di sini makna dia dikufuri. Siapa ni? Siapa yang dikufuri? Dia dikufuri, dia diingkari, dia ditolak. Siapa? Nabi Nuh. Ya Allah, siapa yang ditolak oleh orang kerana buat kerja dakwah, ada balasan terbaik di sisi Allah. Boleh faham? Siapa yang buat kerja dakwah memang akan dikufir. Jangan harap dia dipuji, jangan harap dia disanjung, tapi dikufir, dia akan diingkari. Jadi jangan tengok orang kufur dia, jangan tengok orang tolak, tapi tengok apa? Tengok apa? Janji balasan Allah tu. Boleh ke? Kemudian walaqad dan pasti sesungguhnya taraknaha, kami tinggalkannya. Ini balik pada apa? Kami tak, bukan Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh lelaki ke perempuan? Kena tahu beza dhamir ganti nama. Nabi Nuh lelaki ke perempuan? Kalau lelaki dhamirnya apa? Hu tadi, hu kan? Kalau ha ni dhamir lelaki ke perempuan? Perempuan. Kalau perempuan balik kepada apa? Kapal. Safinah. Ini zati alwahin wa dusur. Satu, pendapat pertama balik pada kapal. Kami tinggalkan kapalnya sebagai ayah. Sebagai ayah pada tanda kebesaran Allah. Okey, betul tak Allah tinggalkan kapal? Kapal ni berlabuh di mana? Bukit apa? Bukit Judi. Al-Judi. Di mana ni? Al-Judi. Allah sebut dalam Quran ni. Kapal ni berlabuh bila banjir dah surut, kapal ni dah terletak di atas gunung, bukit. Bukit tu nama dia Al-Judi. Di mana ni? Dalam tafsir dia kata Al-Mosul di Iraq. Di Iraq. Jadi Allah kata kami tinggalkan kapal itu sebagai tanda kebesaran kami. Jadi ada pendapat yang Allah tinggal kapal tu ialah di Bukit Judi. Tapi sekarang ada lagi? Tak ada dah. Allah tinggal selepas banjir dah surut, Nabi Nuh pun dah mati. Berapa lama lepas tu kapal tu akhirnya hilang. Hancur. Okey. Kalau kapal tu ada sampai hari ini, apa jadi? Tambah satu lagi tempat pelancongan. Bukit Al-Judi. Kayu kokar. Jadi orang yang pakai kayu kokar tu kelebihannya apa? Sebab kayu kokar tu adalah asalnya kayu yang dibuat
yang digunakan untuk buat kapal Nabi Nuh. Itu hadis penjual kayu kokah. Okey. Satu. Yang kedua, pendapat pertama, kapal. Yang ditinggalkan ialah kapal, kesan-kesannya. Tapi akhir sekarang dah tak ada. Yang kedua, ni balik pada kisah. Kisah dalam bahasa Arab ada ta kan? Kisah ada ta. Bila ta mu'annas. Jadi kami tinggalkan kisah Nabi Nuh itu sebagai ayatan pengajaran. Lepas tu Allah tanya, fahal min muddakir? Maka adakah min muddakir dari apa mana muddakir? Muddakir ini daripada asalnya zakara. Kalau muzzakir, orang yang mengambil tazkirah, peringatan. Tapi daripada za bertukar kepada dal. Sebab dia susah nak sebut. Muzzakir. Dia tukar kepada dal. Betul kan? Dia terjemah apa? Daripada orang yang mengambil pengajaran ataupun peringatan. Peringatan daripada apa ni? Pengajaran daripada apa? Peristiwa Nabi Nuh. Apa pengajarannya? Allah tanya ni. Cerita Nabi Nuh cukup jelaskan. Berdakwah 950 tahun. Dan yang beriman hanya sedikit sahaja. Dan kaumnya setiap kali Nabi Nuh berdakwah, tidak bertambah, mereka semakin lari, semakin jauh. Bahkan mereka tutup telinga, tutup muka. Pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Cuba keluarkan pengajarannya. Apa dia? Sabar dalam berdakwah. Tapi ramai tak orang berdakwah tak sabar. Sikit-sikit marahkan. Sebab apa? Orang tak terima. Lepas tu merajuk kan. Lepas tu dia beli kayu kokah. Sabar dalam berdakwah. Yang kedua, berdakwah ni tidak ada waktunya. Dakwah tidak ada waktu tertentu. Bukan part time, tapi full time. Ustaz, full time tak berkesan juga, baik buat part time je. Logik tak? Logik ke dia kata full time jangan berapa orang je? Salah lah bila kita berdakwah tujuannya untuk meramaikan pengikut. Salah. Kita buat dakwah supaya tanggungjawab kita selesai di hadapan Allah. Kita dapat jawab. Dan yang kedua, semoga orang ni mesej dakwah sampai pada mereka. Kalau mereka tak beriman juga, mereka bertanggungjawab di hadapan Allah. Tapi kalau mereka tak beriman sebab mesej dakwah tak sampai, kita bertanggungjawab. Okey. Pengajaran juga apa dia? Jangan berdoa musibah kepada musuh kita. Kecuali setelah kita dah berdakwah setiap hari sekian lama kan. Kemudian sampai 950 tahun. Kalau baru 9 tahun jangan berdoa lagi. Okey, fa kaifa, maka bagaimana azabku wa nuzur, dan peringatanku. Ni Allah kata, aku tinggalkan kapal Nabi Nuh sebagai kesan, tanda-tanda kebesaranku, maka ambillah pengajaran. Ataupun kisah Nabi Nuh aku tinggalkan sebagai pengajaran, maka tidak ada ke orang yang nak ambil pengajaran. Apa antara pengajaran? Fakaifa azabi, bagaimana berat dan dahsyatnya azabku, dan bagaimana dahsyatnya peringatanku kepada siapa? Orang yang kufur. Dahsyat tak azab Allah pada kaum Nabi Nuh? Semua mati, tak ada seorang pun tinggal. Dan banjir turun daripada langit, turun daripada bumi, sampai tempat bakar roti pun keluar air. Ya. Dan anak Nabi Nuh sendiri pun tenggelam, lemas. Walaupun dia adalah anak Nabi.
Dan Allah nak binasakan kaum hanya dengan apa? Allah binasakan kaum Nabi Nuh dengan apa? Dengan air je. Jadi pengajaran azab Allah sangat dahsyat. Allah tak perlu turunkan tentera daripada malaikat beribu-ribu, tak payah. Hanya dengan air yang lembut je. Air yang kita minum kan, air yang kita masak itu boleh melemaskan manusia. Okey, cukup ah. Okey, kita tengok soalan sikit 5 minit. Tak tengok langsung kecil hati pula. Dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa buat solat sunat qabliyah zuhur. Bagaimana pula pada hari Jumaat, adakah sunat qabliyah zuhur juga? Sebenarnya tidak ada hadis sahih yang menunjukkan ada solat sunat qabliyah Jumaat. Tidak ada hadis sahih. Bahkan Nabi bila dengar azan, terus Nabi naik mimbar. Daripada rumah Nabi, terus Nabi naik mimbar. Itu menunjukkan tidak ada solat sunat qabliyah sebelum Jumaat. Tetapi di sana ada satu hadis sahih. Nabi kata siapa yang mandi awal pada hari Jumaat, kemudian pakai wangian, kemudian pergi awal ke masjid pada hari Jumaat, kemudian dia solat. Dia solat setakat yang dia mampu dan dia hendak. Maknanya ini solat sebelum masuk waktu, bukan solat sunat qabliyah. Sebab sebelum masuk waktu. Kalau dia pergi awal, dia sempat solat 4. Kalau sempat 6. Kalau sempat 8. Sampailah dia duduk, sampailah khatib naik mimbar, dia pun berhenti solat, dia dengar khutbah. Lepas tu, didirikan solat Jumaat, dia solat Jumaat. Maka orang ni, Nabi kata kelebihannya diampunkan dosanya 7 hari campur 3 hari. Siapa ni? Pertama, dia berwuduk awal, dia pergi awal masjid, kemudian dia solat seberapa yang rakaat yang dia mampu. Kemudian dia tunggu mendengar khutbah. Kemudian dia solat Jumaat bersama imam. Dia buat lebih kurang 5 perkara. Nabi kata dia diampunkan dosanya 7 hari campur 3 hari, 10 hari. Ni solat ni bukan solat qabliyah. Dia panggil solat sunat mutlaq. Orang kita tak buat solat ni. Yang biasa buat apa dah? Mazhab Hanafi, orang India, orang Pakistan. Biasa kalau dia masuk masjid, dia solat sunat, kemudian lepas 2 rakaat dia bangun lagi. Dia bangun sampailah khatib naik mimbar. Orang Melayu masuk masjid, solat 2 rakaat, duduk dan tidur sampailah khatib habis khutbah. Jadi orang Melayu tengok orang India, Pakistan, ni apa solat banyak ni? Tak, dia ikut hadis. Orang India, Pakistan, Bangladesh pula tengok orang Melayu. Kenapa pemalas ni? Lepas 2 rakaat, terus duduk dan tidur. Okey? Cuma dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita dia kata, solat sunat qabliyah tidak ada dalil. Tetapi kias, dia banding kepada solat qabliyah zuhur. Sebab Jumaat tu sebenarnya ganti kepada solat zuhur. Jadi kalau solat zuhur ada qabliyah, 4 rakaat, maka Jumaat pun ada jugalah sebab Jumaat menggantikan zuhur. Itu pendapat. Wallahu alam. Siapa nak ambil pendapat mazhab Syafi'i, solat sunat qabliyah Jumaat 4 rakaat. Siapa nak ikut hadis, solatlah solat sunat mutlak 4 ke 6 ke, ikutlah. Kalau dia pergi awal lagi banyak rakaat dia dapat. Ustaz, dalam doa azan tu perlu ke baca innaka la tukhliful mi'ad? Innaka la tukhliful mi'ad, ada hadis tapi hadis tu dhaif. Hadis tu dhaif. Jadi kalau tak baca pun okey, sebab yang sambungan tu dhaif. Tapi kalau baca pun ulama kata tak salah. Sebab dia semata-mata doa. Assalamualaikum Ustaz. Yang menjadi masalahnya muazzin tidak betul azan. Nak jawab ke? Jawab. Jawab, kemudian pergi tukar muazzin tu. Assalamualaikum Ustaz. Doa iftitah perlu dibacakah masa solat sunat tahajud, solat sunat qabliyah dan ba'diyah, solat witir dan solat sunat? Okey. Doa iftitah sunnah Nabi dibaca dalam semua solat. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Solat sunat qabliyah pun Nabi baca doa iftitah. Itu sunnah.
Kalau tak boleh baca panjang, baca yang paling pendek. Apa dia? Apa dah? Doa iftitah yang paling pendek tu. Ha? Tak ingat, dia kena angkat takbir baru terkeluar automatik. Tak, itu panjang. Itu yang separuh. Allahu Akbar kabira. Ha. Ada satu lagi yang paling pendek. Dia boleh apa ni? Buku sifat solat Nabi dia ada bagi 4-5 doa iftitah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Apa dah? Subhanakallahumma wa bihamdika. Itu doa tasbih kafarah tutup majlis. Nanti saya solat dulu baru saya jawab. Ada, boleh cari Google doa iftitah yang paling pendek. Jadi baca sunnah Nabi, solat tahajud pun baca doa iftitah. Itu sunnah. Apa dia? Itu panjang juga tu. Panjang. Dia kadang-kadang bila solat tarawih kan, biasa imam ni lepas angkat takbir je terus bismillah kan. Kita pun kata, imam ni tak baca doa iftitah ke? Jangan bersangka buruk. Mungkin dia baca doa iftitah tapi yang paling pendek. Betul. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta. Itu cantik doa tu. Pendek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika orang perempuan yang menjawab azan di surau dari rumahnya, apakah mendapat syarat? Ya, dapat. Tak, dia syarat jawab azan ni tak mesti di masjid. Kalau perempuan jawab di rumah lah. Kalau lelaki dia jawab di rumah pun tak salah. Cuma lepas tu kena pergi masjid lah. Salam Ustaz, bila azan dilaungkan, bolehkah mukmin berdoa selepas azan walaupun mukmin itu berada dan bersolat di rumah? Boleh. Dia mukmin ni lelaki kan. Kalau bukan musim PKP, lepas azan sebaiknya dia pergi ke masjid. Berdoa lepas azan sangat-sangat dituntut. Kita dah baca hadis sebelum ni. Doa selepas azan dan sebelum iqamah tidak akan ditolak. Pasti akan dimakbulkan. Sebab solat berjemaah di rumah bersama suami, adakah ganjarannya sama dengan solat jemaah di masjid? Tidak sama. Yang Nabi kata solat berjemaah 27 lebih daripada solat berseorangan. Itu adalah, kata ulama, adalah di masjid. Dan di masjid pula yang mana ni? Yang Jumaat pertama. Kalau dia pergi lewat dengan kawan-kawan dia kan, katalah pukul 3 solat zuhur. Kemudian kawan dia ada 4 orang, dia pun berjemaah di masjid juga tapi pukul 3. Tak dapat pahala 27. Kenapa? Sebab kalau semua berjemaah dapat pahala 27, orang tak pergi masjid. Betul? Kenapa nak pergi masjid? Aku salat di rumah pun dapat 27. Bukan. Yang 27, jemaah di masjid dan jemaah yang pertama. Habis yang berjemaah di rumah ataupun jemaah lewat, dapat tak pahala berjemaah? Dapat pahala berjemaah, tapi bukan 27. Nabi kata solat 2 orang lebih baik daripada solat seorang. Solat 3 orang lebih baik daripada solat 2. Dapat boleh bantu je. Bukan 27. Salat sunat mutlak 1000 rakaat. Tak payahlah 1000. Cita-cita besar sangat ni. Salat sunat mutlak 2 rakaat, 4 rakaat cukuplah. 1000 tu dah masuk bab bid'ah. Ada jemaah komplain iqamah dibuat tak ikut masa pada TV di surau. Waktu untuk iqamah, imam percepatkan untuk iqamah. Ikut kelak ustaz yang lepas, imam ada kuasa untuk bagi arahan pada Bilal. Betul lah. Imam ada kuasa nak bagi arahan kepada Bilal supaya qamat waktu tertentu. Tapi masalah imam pun nak cepat juga. Nak buat macam mana kan? Dia kalau imam tu faham, Bilal pun faham, dia bagi peluang pada jemaah sampai selesai solat qabliyah. Kalau 4-4 lah, itu imam yang faham hukum solat. Dia juga Bilal yang faham. Kalau dia tak faham, dia pentingkan diri je.
Soalan Ustaz. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz? 2 kali azan pada hari Jumaat dan bacaan yang kuat dan mengganggu. 2 kali azan dibuat oleh Osman bin Affan. Tak salah. Cuma bacaan yang kuat dan mengganggu makmum yang sedang berdoa ketika antara 2 khutbah. Bacaan apa ni? Bacaan apa ni? Secara umum dia bukan daripada Nabi lah. Dia bukan sunnah Nabi. Jadi kita sebenarnya bila kita solat Jumaat di masjid, mana-mana kita tak ada pilihan. Kalau kita tak setuju, diam je. Nak tukar memang tak boleh. Ustaz, sahih tak hadis yang orang jaga solat sunat 12 rakaat akan dibina? Ya, hadis sahih. Siapa yang menjaga solat sunat 12 rakaat setiap hari akan dibina untuknya sebuah rumah di syurga. Hadis sahih. Yang paling pendek Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, betul. Okey, cukup dulu. Siapa yang tak sempat soalan dijawab boleh tanya dalam kelas akan datang. Kelas kita seterusnya ialah malam ni pukul 9 10 minit insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران